Hakikat ijazah amalan. Ijazah adalah satu perkataan dalam bahasa Arab yang berasal daripada kalimah ajaza yujizu ijazatan, yang bermaksud memberikan kebenaran. Maka apabila ada mana-mana ustaz yang mengijazahkan sebarang amalan kepada masyarakat, artinya ustaz tersebut memberikan kebenaran kepada masyarakat untuk beramal dengan amalan yang diajarkan olehnya. Persoalannya, siapakah yang memberikan tauliah kepada ustaz-ustaz tersebut untuk mengajar kaifiat ibadat baharu dengan dakwaan fadilat tertentu yang tidak berasal daripada Al-Quran maupun As-Sunnah? Sedangkan pensyariatan urusan agama adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihi Allah. Walaula kalimatul fasl laqdiya bainahum wa innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Artinya, adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu bagi Allah yang boleh mensyariatkan untuk mereka sebarang perkara dari urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Kalaulah bukan kerana telah ada ketetapan untuk menangguhkan azab ke atas mereka, nescaya mereka telah dihukum serta-merta. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu pasti akan beroleh azab yang pedih. Surah Asy-Syura ayat ke-21. Ungkapan syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah dalam ayat di atas dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya sebagai ibtada'u lahum minad dini ma lam yubihillahu lakum ibtida'ah. Artinya, membuat bid'ah untuk mereka dalam urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan bid'ah terhadapnya. Artinya, ayat ini menjadi dalil bahawa mensyariatkan urusan agama adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, yang mana hak ini tidak diberikannya kepada sesiapa pun, hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana itulah dalam Al-Quran berulang-ulang kali baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa baginda hanya bertindak mengikut wahyu. Antaranya dalam surah Al-An'am ayat ke-50, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkata kepada kalian yang perbendaharaan Allah itu ada di sisiku. Aku juga tidak tahu perkara ghaib, melainkan apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Aku juga tidak berkata kepada kalian yang aku adalah malaikat. Tidaklah aku ikut, melainkan apa yang diwahyukan kepadaku semata-mata. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kalian mahu berfikir? Surah Al-An'am ayat ke-50. Dalam ayat di atas, baginda sallallahu alaihi wasallam mengakui bahawa baginda tidak mengetahui perkara ghaib, melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya sahaja. Hal ini selari dengan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Artinya, Allah sahajalah yang mengetahui perkara ghaib, maka tidaklah dia mengkhabarkan perkara ghaib itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada orang-orang yang diredainya sahaja dari kalangan Rasul. Dan termasuk dalam perkara ghaib ialah tata cara ibadah dan fadilatnya. Misalnya, Nabi SAW tidak tahu bagaimanakah caranya untuk bersolat, sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril untuk mengajar tata cara solat kepada baginda. Demikianlah juga baginda tidak tahu fadilat, yakni kelebihan sebarang ibadah, sehinggalah ia diwahyukan kepada baginda. Kerana itulah tidak semua ibadat dijelaskan fadilatnya secara khusus, kerana ia terserah kepada Allah sama ada mahu mengkhabarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda, maka kita pun mengetahuinya, dan apa yang didiamkan oleh wahyu, maka kekallah ia sebagai rahsia yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Barangkali ada yang terkeliru dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf beberapa amalan yang dilakukan oleh sebahagian sahabat. Antaranya seperti apa yang diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi,
katanya, kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Falamma insarafa qala manil mutakallim? Qala ana. Qala ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Artinya, pada suatu hari kami bersolat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala baginda mengangkat kepala baginda daripada rukuk seraya berkata sami'allahu liman hamidah, seorang lelaki di belakang baginda menyebut rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Maka setelah selesai solat, baginda bertanya, siapakah yang menyebut perkataan tadi? Lelaki itu pun menjawab, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat lebih kurang 30 malaikat berlumba-lumba menulis ucapan itu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, ada sebahagian asatizah yang berkata bahawa boleh melakukan rekaan dalam urusan agama, yakni bid'ah, selagi mana ia tidak bercanggah dengan syarak. Sedangkan jelas dalam hadis di atas, Nabi SAW mengiktiraf ucapan sahabat tersebut kerana telah diperlihatkan kepada baginda sekitar 30 malaikat berebut-rebut menulis apa yang diucapkan oleh sahabat itu. Dan ini adalah isyarat yang jelas bahawa amalan tersebut diridai oleh Allah kerana para malaikat hanya bertindak mengikut perintah Allah Ta'ala. Maka tidaklah Allah memerintahkan para malaikat supaya menulis ucapan sahabat itu, dan tidaklah baginda diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kejadian itu, melainkan supaya ianya menjadi isyarat bahawa Allah meridai ucapan sahabat tersebut. Hal ini berbeza dengan beberapa peristiwa yang lain yang mana Nabi SAW tidak mengiktiraf inovasi dalam urusan agama yang dilakukan oleh sebahagian sahabat, walaupun tidak nampak percanggahannya dengan syarak secara zahir. Antaranya seperti apa yang diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Adib, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum tidur, yang mana menurut baginda, barang siapa yang berwuduk sebelum tidur lalu baring di sebelah kanan dan membaca doa tersebut, jika dia meninggal dunia pada malam itu, dia mati dalam keadaan fitrah, yakni suci daripada dosa. Doa tersebut ialah Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku serahkan diriku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku sandarkan belakangku kepadamu dengan penuh pengharapan dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan daripadamu melainkan dengan kembali kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku telah beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan dan dengan nabimu yang telah engkau utuskan. Lalu setelah menghafal doa tersebut, Al-Bara' mengulangi semula doa itu di hadapan Rasulullah SAW. Tetapi dia mengubah lafaz amantu bi nabiyyika alladhi arsalta kepada lafaz amantu bi rasulika alladhi arsalta, iaitu dia mengubah satu perkataan sahaja daripada aku telah beriman dengan nabimu yang telah engkau utuskan menjadi aku telah beriman dengan rasulmu yang telah engkau utuskan. Lalu apa kata baginda? Rasulullah SAW bersabda, la wa nabiyyika alladhi arsalt, bukan, yang betulnya dengan nabimu yang telah engkau utuskan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa Nabi SAW membantah satu perkataan yang diubah oleh Al-Bara'? Bukankah kedudukan Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi? Jadi, bukankah penggunaan kalimah Rasul itu lebih baik daripada Nabi? Jadi kenapa baginda larang? Sedangkan apabila ada sahabat lain menambah perkataan yang jauh lebih banyak ketika i'tidal, baginda tidak membantahnya. Adakah maksud ucapan Al-Bara' itu bercanggah dengan syarak? Tidak. Jadi kenapa baginda mengganggu ibadah sahabat? Adakah baginda bias? Wal'iyadu billah. Jawapannya jelas, iaitu kerana inovasi yang dilakukan oleh Al-Bara' tersebut tidak diperkenankan oleh Allah, dan Nabi SAW hanya bertindak mengikut wahyu.
Adapun hak untuk menetapkan sebarang kaifiat atau fadilat ibadat, ia adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, persoalannya sekarang, setelah Nabi SAW wafat, siapakah lagi yang mampu memberikan pengesahan bahawa Allah meridai atau memperkenankan inovasi terhadap ibadah yang kita lakukan? Adakah masih ada manusia biasa yang menerima wahyu? Semestinya tidak. Maka berpadalah dengan sunnah Nabi SAW. Kerana itulah para sahabat dahulu selalu menyebut, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kuffitu. Artinya, ikutlah sunnah dan jangan melakukan bid'ah, kerana sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Ya, kita telah dicukupkan dengan sunnah, kerana Nabi SAW telah mengajar semua jenis ibadah kepada kita, sebagaimana sabda baginda SAW, laisa min amalin yuqarribu minal jannah illa qad amartukum bih, wala amalin yuqarribu ilan nar illa wa qad nahaytukum an. Artinya, tidak tersisa lagi walau satu pun amalan yang boleh mendekatkan diri kepada syurga, melainkan telah aku perintahkan kepada kalian supaya mengerjakannya. Dan tidak tersisa lagi walau satu pun perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada neraka, melainkan aku telah tegah kalian daripada melakukannya. Jadi, untuk apa lagi kita melakukan inovasi dalam agama atau menagih ijazah amalan palsu daripada manusia biasa yang tidak mendapat wahyu? Mereka sendiri pun tidak mampu memberikan jaminan bahawa kaifiat ibadah yang mereka cipta itu diredai oleh Allah. Apatah lagi untuk mengesahkan bahawa amalan rekaan mereka itu mempunyai fadilat yang disahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, kenapa kita tidak mahu berpada dengan sunnah? Berpadalah dengan sunnah. Sesungguhnya kita telah dicukupkan dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.